Tapi bila cerita pasal anak ni kan, Mak Liha duk fikir pasal Sophie dengan Helmi tu. Sampai sekarang tak ada anak. Mak Liha tu bukan apa. Takut Helmi tu tak sabar. Dia cari ni perempuan lain. Kesian pula dengan si Sophie tu. Tapi itulah kan, macam si Helmi tu, mestilah dia teringin ada anak. Mesti dia terasa bila tengok Nadia dah mengandung. Mak Liha dulu pun sebenarnya macam tu juga. Lambat dapat anak. Ingatkan tak merasalah jadi ibu. Sebab tu, Mak Liha sanggup suruh Pak Samad kahwin dengan Mak Kuzairi. Sebab Mak Liha nak Pak Samad ada zuriat. Tapi tak tahulah kalau Sophie tu sanggup buat macam mana Mak Liha buat. Rafidah kawan Nurul tu, cantik budak ni kan? Dia dah ada siapa-siapa tak? Belum lagi. Hatiku milikmu. Apa dah cari? Tadi cakap nak tolong mak masak. Ni mesti mak ada cakap apa-apa ni. Itu ada sedikit sebanyak kaitan dengan topik kita hari ini, anak penentu bahagia, tanda soal. Yang mana kalau kita boleh kaitkan, bukan orang luar saja, orang kata keluarga besar kita, kadang-kadang dalam ahli keluarga kita, mak kita ataupun adik-beradik kita sendiri kan, kadang-kadang kurang orang kata sensitiviti untuk mengambil tahu bila nak ada anak, bila orang kata nak tambah anak. Sebenarnya bagi perempuan sendiri ataupun lelaki sendiri, itu adalah satu tekanan bila kita berdepan dengan masyarakat. Kita nak faham kali macam juga drama tu. Walaupun ianya hanya sebuah drama, tapi hakikatnya itulah yang realitinya yang berlaku apabila keadaan seperti tadi yang kita lihat betapa sedih, betapa tertekannya seorang wanita itu. Baik, kita terus saja bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan seorang perunding motivasi, Haji Hushim Saleh yang dah pun bersedia dalam talian, dan juga sahabat saya Izu Islam. Apa khabar kedua-duanya? Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Baik, hari ini topik kita Haji Hushim dan juga Izu ialah anak penentu bahagia. Tanda soal anak penentu bahagia. Jadi saya nak tanya kepada Haji Hushim dulu. Haji, kita mungkin serahkan pada Haji untuk membuka topik kita pada hari ini. Benarkah ataupun adakah tepat anak penentu bahagia? Saya bagi soalan itu pada Haji dulu. Silakan. Okey, terima kasih Farain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan yang saya kasih sekalian. Sebenarnya memang salah satu daripada faktor kebahagiaan ibu bapa ialah anak-anak. Anak-anak ni sebenarnya menjadi faktor kebahagiaan. Saya sendiri ada anak, Farain. 4 cucu 15. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya anak-anak ni dia akan kata orang tu memberikan kata orang sama ada mak bapak ni kata orang tu rasa ceria ke, rasa kata orang tu gembira ke, ataupun rasa kata orang tu duka cita ke, rasa stres. Memang banyak faktor daripada anak-anak. Sebab apa? Sebab semua ibu bapa sayang anak-anak. Ibu bapa cukup sayang anak-anak dan ibu bapa semua sanggup berkorban apa saja. Apa saja. Walaupun kadang-kadang anak-anak ni tak begitu kata orang tu perasan, tak begitu kata betul ke mak bapak aku sayang aku. Tak ada ibu bapa yang dia kata dia cakap anak dia sayang tetapi kadang-kadang anak-anak tak begitu faham bahawa ibu bapa sayang. Takkanlah hari-hari mak bapak akan cakap aku sayang kau, aku sayang kau, aku sayang kau betul tapi sebenarnya saya nak beritahu bahawa anak-anak sebenarnya ibu bapa semua sayang, dan bagaimana nak membahagiakan ibu bapa anak-anak. Itulah dia. Contoh misalnya jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang selalu misalnya macam sekarang saya percaya ramai ibu bapa ni setelah gembira ni Farain, sebab apa? Semua dah boleh balik kampung. Kan hari ni memang jam teruk lah hari ni.
Betul. Haji, kalau boleh juga kadang-kadang dalam kalangan masyarakat kita ni, bukannya kita belum lagi orang kata bersedia untuk menimang cahaya mata, ada perancangan dari segi kewangan, dari segi masa dan sebagainya. Hanya kita dan juga pasangan je tahu kan apa yang kita rancangkan. Tapi stigma masyarakat kita ni sebenarnya mereka macam seolah-olah tak sabar untuk kita melihat, orang kata dah kahwin kena ada anak, dah ada anak kena tambah lagi. Itu sering kali menjadi persoalan bila kita berdepan dengan masyarakat ni, Haji. Kalau boleh dikomenkan sikit. Itu memang saya pun banyak buat kes kaunseling tempat saya di klinik saya. Dalam bidang kahwin tu kadang-kadang belum ada anak, belum ada apa, kadang-kadang tu pasangan tu jadi stres. Sebab apa? Balik kampung, balik apa semua bila lagi nak dapat anak? Bila lagi Bila lagi? Kadang-kadang yang stres juga ialah mak bapak stres. Mak bapak pun stres. Sebab apa? Jiran-jiran akan tanya, sepupu tanya, bila dapat cucu lagi? Bila dapat cucu lagi kan? Jadi sebenarnya itu pun mengundang stres juga kepada pasangan, kepada ibu bapa. Tapi sebenarnya itu anak itu semua rezeki sebenarnya. Anak itu rezeki. Kalau ada anak itu mana Allah bagi rezeki. Jadi itu juga akan beri tekanan lah kepada ibu bapa. Tapi kalau tak ada juga ilmu, kita kena sabar. Pak Raimai? Okey. Betul je. Ini kita nak tanyakan juga kepada tetamu kita yang seorang lagi ini, Izu Islam. Okey, Izu, pertama sekali saya di Wanita Hari ini mengucapkan terima kasih pada Izu kerana bersikap terbuka dan sudi bersama kita berbicara mengenai topik kita pada hari ini. Okey, Izu, kita dah dengar Tuan Haji bercakap tadi, dah kita lihat sedutan drama dan sebagainya. Realitinya, hakikatnya, Izu sendiri yang mengalami. Jadi boleh kongsikan dengan kita tak tentang perjalanan persoalan topik kita pada hari ini yang ada kena-mengena dengan Izu. Silakan. Okey, topik kita hari ini macam mana kebahagiaan anak penentu bahagia? Anak penentu bahagia. Alright. Okay. Pada Izu tak nafikanlah. Kenyataan tu mungkin untuk setengah orang sebab macam kita tahu anak ni akan bagi kebahagiaan, akan bagi kesyirian terhadap sebuah rumah tangga. Tapi macam Izu sendiri kita dah alami dan kita pun dah hampir 7 tahun lebih kahwin, belum lagi menyimpan cahaya mata. Jadi pada awalnya memang ada rasa stres bila balik kampung, bila jumpa kawan-kawan, anak pula kawan-kawan yang kita dah 3-4 tahun kahwin, kawan baru je kahwin, dah orang kata dah wife-nya dah mengandung and then dah menyimpan cahaya mata. So bila ada yang menanyakan tu memang tak nafikan lah, rasa stres, rasa kecil hati juga kadang-kadang, kadang-kadang pertanyaan tu rasa macam ada yang tanya yang serius memang nak tahu kita bila nak dapat. Ada juga style tanya tu dia bergantung pada individu juga. Cara dia tanya tu kadang-kadang boleh menyakitkan hati kita. Boleh buat kita rasa macam tersentuh. Jadi pada awalnya tu memang stres, tapi bila dah lama-lama, bila dah biasa dengan orang, pertanyaan-pertanyaan orang, pertanyaan-pertanyaan keluarga, and then keluarga pun dah memahami. Sebenarnya kita bukan plan, kita pun tak plan benda ni. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Jadi kita pun sama-sama tunggu. Jadi kita jadi dah anggap, kalau orang tanya, kita dah anggap macam doa lah sekarang ni. Kita jadi, bila orang tak tanya tu yang kita jadi risau. Dia orang ni tak doa dengan kita ke? Okey. Izul, tapi macam mana pula kan, macam kita tak boleh nak samakan tahap pemikiran kita dan juga orang lain kan. Kadang-kadang orang bertanya tapi kita nak kena jadi orang kata rasional juga dalam menjawab. Selalunya macam mana Izul berdepan dan juga menjawab soalan-soalan ni? Saya dengan wife dululah yang kena positif. Kita orang kena positif dulu. Walaupun macam saya cakap tadi, ada pertanyaan orang-orang tu yang kita boleh accept. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita rasa macam kau ni nak tanya ke kau nak menyakitkan hati aku? Okey. So yang mula-mula sekali kita orang lah dulu yang kena positif. Awin kena positif and then macam mana cara kita balas pun kita kena positif supaya orang tak rasa macam diorang ni tak stres lah. So kita pun tak nak tunjuk kita punya stres kalau kita stres pun. Betul. Jadi apa yang penting Izul dengan Awin memang kita orang memang kena chill lah. Kita orang kena happy. Okey Izul, saya pada ada Izul sekarang ini teruskan. Walaupun belum ada cahaya mata, kita orang bahagia je. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Sekejap lagi saya nak kembali bersama dengan Izu tentang soalan berdepan dengan orang ramai ni. Tapi sebelum itu juga, kita ingin berkongsikan bersama dengan anda satu perkongsian yang telah disediakan oleh wartawan kami, Ain. Kita saksikan terlebih dahulu. Jom. Setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga
pasti mengimpikan kehadiran cahaya mata bagi menjadi penyeri kepada kehidupan mereka. Namun, rezeki setiap manusia itu berbeza kerana ada pasangan yang terpaksa menunggu dalam tempoh yang lama bagi memiliki zuriat. Begitu juga pengalaman yang dilalui oleh Syahrudin Helmi atau lebih dikenali sebagai Eddie, 35 tahun bersama isterinya Haryanti Abu Bakar yang sabar menanti kehadiran cahaya mata sulung mereka selama 9 tahun. Kalau nak tanya pengalaman sepanjang 9 tahun menunggu ni, ada satu pengalaman yang sangat perik. Perik dia macam mana hanya orang yang menunggu je yang tahu macam mana rasa. Tapi walaupun kami dah berkahwin hampir 9 tahun dan kami masih belum dikurniakan anak, hubungan kami suami isteri sebenarnya kami sangat bahagia. Sebab apa? Kita ada lebih banyak masa untuk bersama berdua, and then kita ada banyak masa untuk mengenali each other, and then dari situ kita lebih kenal perangai isteri kita dan dia juga lebih kenal perangai saya. Menceritakan kembali detik indah itu, Eddie meluahkan rasa syukur dan menganggap penantiannya itu cukup berbaloi kerana dikurniakan sepasang zuriat kembar. Isteri saya nangis kegembiraan. Tu saya cakap, saya biasalah orang lelaki kan, kita ni akan sentiasa cool dalam semua keadaan. Saya cakap dengan isteri saya, jangan gembira sangat sebab kita belum pasti, belum sahih benda ni. Belum sahih. Tunggu besok kita pergi klinik, kita buat check up, dan doktor sahkan kita you mengandung, barulah kita raikan berita gembira ni, barulah kita cerita dengan semua orang. So depan isteri saya memang tunjuk reaksi yang sangat biasa. Tapi saya masuk je bila air tu, terus buka pipe air tu, selaju mana pancur air tu jatuh, selaju itulah air mata saya mengalir. Allahu Akbar. Hanya Tuhan yang tahu perasaan gembira masa tu. Memahami keperitan yang dilalui oleh setiap pasangan, Eddie menitipkan semangat buat mereka di luar sana yang memiliki nasib yang sama seperti dirinya dan juga isteri. Kepada masyarakat di luar sana, kepada kawan-kawan, kepada semua yang pasangan yang masih belum dapat zuriat, jangan pernah mengalah. Jangan pernah give up, jangan pernah berhenti barak. Sebab saya sendiri 9 tahun menunggu dan akhirnya dapat anak. Dan baru ni minggu lepas abang saya dan pasangannya iaitu kakak ipar saya dah berkahwin selama 17 tahun menunggu untuk mendapat zuriat sendiri. Akhirnya termakbul selepas 17 tahun. Bayangkan, saya 9 tahun dan abang saya 17 tahun. Jadi teruskan berdoa, berusaha, tawakal dan ikhtiar. InsyaAllah jika ada rezeki, kita semua akan dapat anak. Dan semua itu dengan izin Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari Jumaat ni penuh berkat, penuh rahmat. Itu mungkin antara doa-doa kita semua buat pasangan-pasangan yang masih terus mengharap untuk mendapatkan zuriat. Okey, sebelum kepada Haji Hushim, seperti mana saya katakan tadi, saya nak kembali pada Izu. Izu, saya sebenarnya dalam perbincangan kita pada hari ini, saya nak masyarakat juga tahu stres, tekanan sebenar yang dihadapi oleh pasangan-pasangan bila diberikan soalan-soalan yang selalu diberikan kan. Tapi saya nak tahu pada Izu sendiri, si lebih tahu pada orang ramai kan, soalan-soalan macam mana yang sensitif, yang tak sepatutnya, macam Izu kata tadi, yang mana kita boleh terima, yang mana kita tak suka, kita rasa kita menyampah dengan soalan tu. Mungkin Izu boleh kongsikan situasi-situasi sebenar yang pernah berlaku. Bila ada nak cuba banding-bandingkan lah. Itu yang buat jadi sedih dan stres. Bila ketika kita kumpul sama kawan-kawan, engkau bila lagi ni? Jom, engkau ni bila ni? Orang lain semua dah dapat. Itu yang rasa macam soalan tu memang mungkin macam gurau-gurau, tapi dia pedih lah. Dia pedih. So, betul juga kalau bila tanya soalan, kalau kita rasa ambil berat lain. Betul. Tapi bila membanding-banding ni dah jadi cerita lain pula. Betul tak Azu? Betul. Bila dah bandingkan tu dia jadi macam, rezeki ni masing-masing. Ada orang kahwin setahun dah dapat, ada orang dapat kembar, ada orang kahwin 2 tahun dapat, tapi ada orang menunggu masa yang lama untuk dapat. Jadi benda ni
rezeki datang daripada Allah. Jadi dia tak bolehlah, tak baiklah kalau kita banding-bandingkan dengan kawan-kawan ke, dengan anak jiran ke, dengan orang tu ke, dengan orang ini. Sebab kehidupan orang tu lain-lain dan perasaan pun lain-lain. Jadi sekurang-kurangnya kalau nak gurau pun kena jagalah perasaan orang. Betul. Itu yang saya nak dengar tu jawapan tu. Kalau bercakap mengenai perasaan juga kan Farin dan juga penonton kan, kita tahu wanita lebih terkesanlah kerana melahirkan ataupun memberi zuriat kepada keluarga itu daripada wanita. Jadi untuk Haji Husin sekali kan, apa agaknya yang boleh diingatkan ataupun boleh beri nasihat kepada wanita yang untuk mereka kuat dalam berdepan dengan kesan emosi bila ahli keluarga masyarakat berkata yang kadang-kadang ada yang melontarkan belum tengah ikhtiar ni tapi dah di label mandul dan sebagainya. Ini sebenarnya memberi kesan jangka panjang kan, kesan kepada pasangan itu sendiri. Kalau boleh dikongsikan. Okey Ji, kena unmute kan mic Ji. Kita tak dengar suara lagi. Terima kasih. Okey, masih tak jumpa lagi tu. Butang mic tu Ji. Kena unmute kan? Alhamdulillah. Okey. Silakan. Okey. Baik, kepada semualah isteri-isteri yang kita kata belum kita kata dapat kata orang tu zuriat dan sebagainya. Yang saya nak pesan satulah, bila soalan emosi tadi, memanglah pertama sekali ialah kita kata orang wanita ni dia emosi dia 9/10. Lelaki ada satu emosi dia itu tapi orang perempuan ni 9/10. Sebab tu kalau wanita-wanita yang tak mengandung dan sebagainya, memang dia orang ni tertekan sangat emosi dia. Jadi, tapi saya nak pesanlah kepada semua masyarakat, semua kat luar sana, janganlah kita tanya soalan-soalan yang menyakitkan hati orang. Semua rezeki semua ni, ada anak ni semua daripada Allah sebenarnya. Ingat tu. Jangan pandai sangat cakap itu, ini dan sebagainya. Kita rezeki anak ni daripada Allah. Allah tahu nak bagi siapa dan akhirnya akan dapat. Jadi untuk mengatasi masalah emosi tadi tu, sebab emosi dia berkait rapat dengan iaitu kita panggil emotional intelligence tau. Maksudnya emosi kemudian berkait rapat dengan kognitif, cara berfikir. Kan? Bukan saja wanita macam Izu cakap kan. Izu pun jangan rasa kecil hati juga apa bila kawan-kawan cakap tu kan. Sebenarnya bila kawan-kawan cakap apa benda, jadi emosi kita berkait rapat dengan kognitif kita. Apa yang perlu ialah pemikiran kita fikir secara rasional. Banyak ini Allah belum bagi aku rezeki lagi. Aku nak cakap-cakaplah. Ingat itu orang yang bercakap tu bukan bagi 10 sen kat engkau pun, betul? Betul. Kita nak sentak sangat tu. Apa? Jadi emosi kita dia berkait rapat dengan kognitif dan dia akan pergi kepada tingkah laku yang positif. Barulah kita akan pergi kepada emosi-emosi yang positif. Mana bukan apalah untuk mengubat hati tau. Ya. Dalam counseling kita selalu panggil apa? Monolog. Monolog mana kita self talk, cakap dalam diri. Tak apa kalau cakap lah, nanti insya-Allah lah nanti Allah bagi aku anak, Allah bagi aku. Kadang-kadang orang macam kau ni tak dapat 7 tahun 8 tahun lepas tu Allah bagi setahun satu. Tahun satu ada. Amin. Berkat doa pada Allah. Betul. Orang kata pujuk hati sendirilah kan. Kita ada juga rakan di Facebook kita yang berkongsikan, saya hampir 20 tahun dalam perkahwinan tapi masih belum dikurniakan zuriat. Macam biasa mulut orang kat luar sana macam-macam soalan yang keluar tapi saya tak pernah ambil peduli. Pelbagai perubatan saya cuba tapi masih belum lagi, mungkin belum rezeki saya untuk menjadi seorang ibu, tapi saya pasti satu hari nanti Allah pasti tunaikan keinginan saya. Biarlah anak yang bukan dari rahim saya menghiburkan saya dan juga pasangan. Doakan saya semua yang menonton di WHI. InsyaAllah. Terus kita doakan buat kita semua. Baik, kita juga nak dengarkan pendapat orang ramai di luar sana tentang topik benarkah anak penentu bahagia. Kita dengarkan. Kita saksikan. Kita tahu pelengkap sebuah rumah tangga adalah dengan kehadiran zuriat. Tetapi kita tidak boleh juga mengukur sekiranya pasangan itu tidak mempunyai zuriat, mereka tidak bahagia. Mereka ada cara tersendiri bagaimana untuk membahagiakan pasangan masing-masing di alam rumah tangga. Pada pendapat saya, anak bukanlah pengukur kebahagiaan sesebuah rumah tangga. Anak ialah tanggungjawab. Tapi
kebahagiaan tu boleh dicari dengan cara lain. Banyak lagi jalan untuk mencari bahagia. Kepada orang yang suka tanya bila nak dapat anak, bila nak tambah anak, bagi saya itu soalan yang sensitif. Okey, untuk zaman sekarang ni orang dah tak patutlah tanya soalan-soalan sensitif sebab itu semua atas rezeki dan tak perlu ada pressure untuk bila nak dapat anak. Bagi yang tak ada zuriat tu, selepas kahwin tu sebenarnya Allah bagi benda lain lagi. Bagi rezeki ikut lain, orang kata. Bagi rezeki ikut lain, contohnya bagi harta kekayaan, bagi kebahagiaan. Dia nak bagi kita tu ada lebih masa dengan suami. Soalan itu tidak perlu diajukan kepada pasangan yang tidak memiliki zuriat mahupun sudah lama berumah tangga dan masih belum mendapat zuriat. Ini kerana ia mendatangkan sedikit tekanan dan ia juga boleh mengubah emosi pasangan tersebut. Itu pendapat mereka di luar sana dan kami juga terus menerima pendapat-pendapat dari penonton-penonton kita di live Facebook kami di Wanita Hari Ini TV3. Terima kasih kepada yang berkongsi komen-komen anda dan kisah anda. Antaranya Nur Kasih. Nur Kasih ini kata, saya 4 tahun tak ada anak lepas dapat seorang puteri tahun 2010, terus tak mengandung lagi dah. Tapi orang duk tanya je, tak nak tambah anak ke? Takkan seorang je? Ya Allah, setiap yang berkahwin mesti nak anak, dapat seorang pun payah. Okey Fatin, yang ini sebenarnya juga adalah saya mengalami situasi. Saya pun. Oh ya, kita anak suka bila nak tambah kan, siapa tak nak tambah kan. Sabar dulu. InsyaAllah. Kita ada juga daripada Suzana yang mana saya pernah dikatakan mandul kerana suami saya dah ada 5 orang anak dengan perkahwinan sebelum ini dan dikatakan faktor kegemukan saya kerana itu sukar nak mengandung. 6 tahun dan pernah keguguran kembar tahun ke-7 saya sah mengandung dan lahirkan anak sulung. Semua orang kampung termasuk yang mengata saya, mereka tak perasan perut saya. Ketika itu mengandung, saya tinggi dan kandungan kecil. 4 tahun lepas lahirkan anak sulung, saya sah mengandung lagi anak kedua. Kini alhamdulillah dapat sepasang dalam usia 45 tahun. Tengok. Izu dengar tu Izu. InsyaAllah. Amin. Tapi Amin. Haji, saya nak tanya pada Haji. Ini ada berkaitan dengan soalan saya nak tanyakan pada Haji tahu. Okey, alhamdulillah kita tengok macam Izu dan juga Awin, mereka tak kira macam mana susah senang bersama. Tapi ada juga yang menjadikan pasangan-pasangan yang menjadikan isu tak dikurniakan zuriat lagi ni sebagai alasan untuk menjadikannya satu masalah. Kemudian diapi-apikan lagi oleh pihak-pihak lain, mungkin mertua, mungkin ipar duai. Jadi nasihat kepada pasangan-pasangan yang menjadikan isu ini sebagai alasan keretakan rumah tangga. Silakan Ji. Baik Farin, itu memang banyak kes saya tu. Kadang-kadang dah kahwin 6 tahun, 8 tahun, datang buat kaunseling, suami kata apa, aku nak kahwin lagi. Aizu, kau jangan buat mata macam tu datang jumpa klinik saya. Dia kata sebab bini dia mandul, bini dia tak boleh melahirkan lah, macam-macam lah. Nampak tu. Tapi itu sebenarnya kita kata kalau boleh lah kita suami isteri, kalau boleh mula-mula maknanya kita mengharmonikan dulu rumah tangga, usaha dulu. Jangan nak salahkan orang perempuan saja. Kadang-kadang yang mandul tu lelaki. Jangan kata. Jadi orang perempuan itu yang stres tu. Sebab nak anak kan Jadi eloknya kalau boleh kita mana tadi berbincang, berunding, datang kaunseling perkahwinan untuk mengharmonikan. Dan kalau boleh kita jangan dengar sangatlah ni ibu toksik ni. Kadang toksik lain. Orang yang hampir dengan kita tau. Abang ipar, kakak ipar, sepupu, mak mertua, balik rumah ni tanya, bila lagi kau nak dapat anak ni? Bila lagi? Ni, toksik tu. Jadi kalau boleh kita suami isteri, suami kena kata orang tu beri moral support lah kat isteri. Orang perempuan ni stres. Siapa orang perempuan kau kahwin semua tak nak anak tu tak? Betul. Betul Orang perempuan semua nak anak kalau boleh. Tapi rezeki belum ada. Macam Fatin nak tambah ni, alhamdulillah. Awak pun juga. Izu nak cakap. Macam saya Ji, saya alhamdulillah Ji. Saya circle saya, family, mertua semua, abang ipar, kakak ipar, semua antara kita orang semua bagi sokongan, semua bagi moral support. Semua tak pernah. Izu. So dia orang jadi syukurlah tentu. Alhamdulillah.
Izu beruntunglah ada family man tu. Saya nak beritahu ni kepada audit luar sana Kalau boleh kita bila pasangan anak menantu kita tak dapat anak apa, kita kena beri support. Jangan condemn. Tanya soalan maut tu, tanya soalan maut. Soalan maut Okey. Bila datang kenduri kenara je apa benda, soalan tanya. Ni orang ni lagi. Tanyalah soalan lain kan. Sampai soalan lain tu sampai takut nak pergi kenduri je. Itu ada yang tak mau pergi kenduri, tak nak pergi. Tak apalah, abang seorang lah pergi kenduri. Saya tak payahlah bang. Nampak tu Jadi memang kita kata support system, terutama daripada suami, daripada mentua, ipar dua dan masyarakat lah. Kita jangan mengguris emosi dan perasaan wanita-wanita yang masih belum dapat baby ni kalau boleh. InsyaAllah. Okey. Izu, kita dapat perkabaran juga, kita ada baca-baca yang mana Izul dan juga Awin ikhtiar untuk melakukan rawatan kesuburan dan sebagainya, mendapat sokongan daripada Tuanku Permaisuri. Kalau boleh dikongsikan juga Izul. Pengalaman, perasaan. Sebenarnya belum lagi buat lagi sebab masa tidak mengizinkan. Tak ada masa kita orang ada pergi buat check up untuk Izul dan juga Awin. Alhamdulillah kita orang memang tak ada apa-apa. Cuma doktor memang ada pesan supaya kita orang memang kena betul-betul cari time untuk rehat setahun macam tu lebih kurang. Kata untuk betul-betul fokus. Paling tidak pun 6 bulan. Itulah dia. Masa ni memang tidak mengizinkan untuk kita orang berehat terlalu lama dan faktor kerja. Hari tu pun masa PKP plannya memang nak buat lah pada kita tu. Tapi ada sebab-sebab tertentu juga yang boleh katakan tak ada rezeki lagi lah. Belum rezeki lagi. Usaha-usaha lah. Kita kadang-kadang geram juga dengan orang-orang yang suka tanya, kau ni Zu, tak usaha ke? Tak usaha. Usahalah sikit untuk dapatkan ni. Sedap. Saya geram. Saya dapat soalan macam tu pun saya tak suka. Betul. Izul, kalau boleh kan juga kan kita kadang-kadang ni kita dah ikhtiar itu sama-sama kita dengan pasangan kita tahu sudahlah kan. Tapi macam mana sebenarnya kita nak letak dalam pemikiran masyarakat tu, tak apa kalau tak ada anak lagi tu kerja Allah kan. Kita boleh orang kata luangkan masa bersama, banyak lagi aktiviti dan juga kita boleh buat dengan pasangan kita. Kalau boleh Izul bagi tahu sikit. Tak dengar, minta maaf. Apa? Antara orang kata tips untuk tak apa, belum lagi orang kata rezeki untuk minimum cahaya mata, masa yang ada tu kita lakukan untuk luang masa bersama, lakukan aktiviti bersama kan. Macam Izul dengan Awin, apa yang kita orang buat sebab kita orang memang kerja sama-sama, pergi mana-mana sama-sama. So Izul rasa ini salah satu orang kata mungkin Allah nak bagi kita orang masa lebih bersama. Kita orang kerja pun sama, pergi mana-mana pun Izul memang tak boleh tak ada Awin. So memang kalau mana-mana katalah Awin kata esok you pergi seorang lah, tak boleh. Rasa macam tak okey lah pergi seorang, kena ada you juga. So mungkin Allah memang nak bagi saya masa yang lebih dengan isteri. Dan apa yang saya boleh kongsikan juga macam Haji cakap tadi, kalau jangan dengarlah cakap-cakap orang. Biar kita dulu yang positif. Kalau orang tanya macam saya dengan Awin sekarang ni, kita orang kalau orang tak tanya dia jadi pelik pula. Dulu masih macam stres. Sekarang kalau orang tak tanya jadi pelik. Sebab kita orang dah anggap bila orang tanya tu orang tengah mendoakan kita. Positifkan benda tu. Jadi kalau orang tanya dia orang tak nak doa untuk kita ke? So kalau orang cantik tanya belum ada rezeki lagi. Usaha dah usaha tapi belum ada rezeki lagi. Tapi apa yang penting untuk pasangan-pasangan yang belum lagi ada cahaya mata, korang kena positif, korang jangan dengar cakap-cakap orang, jangan orang kata ambil benda tu jadikan negatif and pada sama merosakkan emosi kita. Macam Haji cakap tadi, dia tak bagi kita seposen pun. Betul. Buat apa kita nak kisah dia? Betul. Okey. Baik Haji, di penghujung perbincangan kita ni mungkin sedikit nasihat daripada Haji lah, terutamanya khususnya kepada masyarakat tentang sensitiviti mereka dan kepada pasangan yang belum dikurniakan cahaya mata, apakah pesanan untuk mereka secara ringkas daripada Haji Hushim? Silakan. Okey, terima kasih Farin dan juga Ain dan Izu, kepada semualah masyarakat kalau misalnya kita ada kata orang tu orang yang hampir dengan kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita ke apa, yang penting sekali kita sentiasa mendoakan. Kita doa macam kata Izu tadi tu. Bila tanya soalan kita doalah.
kata orang tu untuk kawan-kawan kita, saudara mara kita supaya mereka tu dapat cahaya mata. Itu penting. Kata orang tu biarlah kita keluar dari mulut kita tu, daripada hati kita, iaitu perkataan-perkataan yang baik-baik. Jangan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang. Dah lah berdosa. Kalau lepas tu kita pula tu kata orang tu lama-lama kadang-kadang orang tengok kita pun orang lari. Lama-lama tak ada kawan dah. Kawan kita orang ni. Orang toksik tak ada kawan dah. Jadi kepada semua kalau boleh lepas ni kita sering mendoakan kepada sahabat-sahabat kita, anak kita yang tak ada zuriat. Kita doa insya-Allah. Ramai-ramai doa kita ni Farain, Ain dan Izu mungkin antara kita doa ni Allah terima. Itu dia. Amin. Baik. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih supaya dapat anak insya-Allah. Saya doa. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Haji Hushim Saleh dan juga Izu Islam kerana bersama dengan kami pada hari ini untuk satu topik yang saya kira sangat-sangat menarik untuk kita kongsikan bersama dengan masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, jaga diri. Jaga diri. Bye, take care, stay safe. Terima kasih. Baik, Fatin, saya kira sebenarnya kalau anak tentu bahagia soalan memang siapa yang tak nak anak kan, dan kita harus juga percaya pada takdir, kadar dan juga rezeki, tetapi tentang bercakap tentang rezeki dan nikmat itu dan kebahagiaan ianya terlalu luas buat kita semua sebagai seorang manusia. Betul. Ahli masyarakat kena bezakan antara keprihatinan dan juga memberi tekanan kepada pasangan yang belum lagi menimang cahaya mata. Banyak lagi nak kami kongsikan selepas ini. Kita nak berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari